Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma idfa'ana al-waba wal-ghala wal-riba wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang. Untuk musim yang baru ini kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan kitab terjemahan daripada At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah. Alhamdulillah juga hari ini, hari Rabu 30 hari bulan September tahun 2020 bersamaan 12 Safar tahun 1442 Hijriah. Dan bagi kita di Malaysia khususnya masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international dan tanpa disedari sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac tahun 2020 yang lalu, hari ini genap 196 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter ini atau proses pembersihan ini. Dan kita juga secara khusus pada hari ini berada pada hari yang ke-112 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order RMCO yang telah bermula pada 10 Jun yang lalu dan akan tamat pada 31 Disember tahun 2020. Artinya kita ada lebih kurang dalam 3 bulan 1 hari lagi sebelum kordon saniter ini ditamatkan insya-Allah. Dan dalam suasana semasa pihak berkuasa kita dapati telah pun mengesan ada sedikit peningkatan kes-kes positif COVID-19 ini dan ada yang berpandangan ianya adalah super spreader genome 641 berdasarkan perkembangan kes-kes terbaru yang telah dibuat kajian. Dikatakan genome 64 ini adalah seperti yang berlaku di Pakistan dan juga Mesir. Artinya di luar daripada tanah air kita. Justru adalah yang juga mencadangkan selain daripada PKPP yang kita sedang laksanakan sekarang, ada juga mencadangkan kita buat juga PKPK, Perintah Kawalan Pergerakan Keluarga. Artinya kalau tidak perlu, anak-anak, warga emas, orang yang boleh dijangkiti ini daripada tak ada keperluan utama atau penting untuk keluar, baiklah berada di rumah saja. Terpulanglah. Tapi seperti yang kita sering canangkan sejak daripada awal Mac yang lalu, belajarlah untuk takut kepada sesuatu, tapi takutilah dengan ilmu. Seperti mana kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, Al-Khasyiatu khawfun maqrun bita'zim wal ilmu biman takhsyah. Kita kalau nak ada perasaan khasyah ataupun takut, mestilah diiringi dengan dua perkara. Pertama, takut itu mestilah bita'zim, pengagungan pada Tuhan. Yang kedua, mestilah wal ilm, mesti ada ilmu. Artinya mesti ada knowledge, ada pengetahuan. Orang yang takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia akan jadi musuh kepada perkara tersebut. Seperti mana pesan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-mar'u adu'u ma jahilah. Manusia akan menjadi musuh dan bermusuh dengan benda yang dia tidak ketahui. Sebab itu membicarakan tentang dunia mikroorganisma ini. Satu dunia yang tersembunyi daripada mata kita, menyebabkan kita
ada ketakutan kerana seolah-olah tidak ada kawalan kepada mereka. Kenapa Allah sembunyikan mikroorganisma ini? Mereka terlalu kecil. Lebar virus berukuran kira-kira 0.5 mikron, iaitu 500 nanometer bersamaan 1 nanometer bersamaan 1/1000 mikron. Jadi, kalau manusia itu nak takut tanpa ada ilmu, tak tertakut dek kita. Sebab benda-benda halus ini yang dipanggil mikroorganisma, sama ada bakteria, fungus, virus, algae dan bagai-bagai lagi, jumlah mereka 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ini. Dan untuk COVID-19 ini, seperti yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, ia mungkin akan kekal berada dengan kita selama 2 tahun. Untuk menghapuskannya secara total, impossible berdasarkan ukuran sains. Yang mampu pihak berkuasa lakukan sekarang bukan menghapuskan, tapi flatten the curve. Dia hanya boleh meratakan dia punya graf kenaikannya. Dan seperti yang beliau sebutkan semasa press conference beliau pada Mei yang lalu pun, kita kena bersedia bahawa virus ini akan ambil masa untuk hilang dan mungkin tidak akan hilang langsung. Seperti kata beliau, saya suka kata-kata dia, kalau kita tak nak berhadapan dengan kehidupan, lalu bagaimana nak meneruskan kehidupan? Contohnya kata beliau, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue juga sebahagian daripada kehidupan kita dan kita ambil masa belajar untuk bersama dengan mereka. Buat pelindungan, buat kawalan. InsyaAllah benda itu ada, tapi tidak sampai menjadikan kita ini paranoid atau misofobia, germophobia, the fear of germs. Sampai takut yang tak tentu arah. Baik itu orang yang takut tak tentu arah, ini penyakit jiwa, obsessive compulsive disorder, mental illness. Perhatikan doa yang Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa ketika minta supaya jauh daripada wabak. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung 4 perkara. Pertama, daripada baras, daripada penyakit sopak. Yang kedua, junun, gila. Nabi minta jauh daripada gila ketika suasana wabak. Wal juzam, penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan apa juga wabak buruk yang sedang melanda. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad. Cuma saya sedikit tertarik. Ada juga di kalangan pengkaji-pengkaji kita yang mengaitkan peningkatan jumlah positif COVID-19 ini, ada kaitkan dengan bulan Safar. Ini masalah orang Melayu. Di antara kepercayaan dan juga amalan khurafat yang pernah menjadi amalan sebahagian besar daripada orang Islam di Nusantara ini, yang dikaitkan dengan Muharram dan juga Safar. Mereka pertama percaya kononnya Allah akan turunkan sebanyak 320,000 jenis bala dan 3,333 jenis penyakit, khususnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar, yang dikenali sebagai Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Jadi mereka akan lakukan pelbagai upacara-upacara khas untuk nak membuang sial. Antaranya mereka mandi bunga, sintuk limau, mandi safar, khususnya bagi orang yang tinggal di pinggir sungai ataupun di batang-batang manyu. Begitu juga ada yang melakukan solat sunat khas dengan pembacaan doa tolak bala misalnya. Ada yang menghadiahkan kepada diri sendiri dan kepada keluarga syahadah 3 kali, istighfar 300 kali, ayat kursi 7 kali, surah Al-Fil 7 kali, khusus pada hari Rabu minggu terakhir bulan Safar. Macam-macam amalan, tapi sekarang ni dah semakin tidak ada. Kita ingin mengambil kesempatan. Pertama, sewajarnya bulan Safar jangan dijadikan sebagai mitos dan trauma yang menakutkan kepada mana-mana pihak. Menganggap bulan Safar sebagai tasa'um, anggapan sial ataupun cilaka pada bulan Safar ini adalah kepercayaan karut masyarakat jahiliah, dan dalam catatan sejarah Islam sendiri banyak kegemilangan, kehebatan dan kejayaan dicetak pada bulan Safar.
Apa contohnya? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan Khaybar pada akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, dan fatah ataupun kemenangannya baginda perolehi pada bulan Safar, dan ini ada direkodkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Begitu juga peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Wudan ataupun Abwa, juga berlaku pada bulan ini. Begitu juga peperangan Zi Amin dan juga Bi'run Ma'unah pada tahun ketiga dan tahun keempat Hijriah di bawah pimpinan Al-Munzir bin Amru As-Sa'di, juga berlaku pada bulan Safar ini. Jadi tidak ada kena-mengena bulan Safar dengan peningkatan wabak yang sedang kita lihat sekarang ini. Baik, selesai. Kita masuk membincangkan balik kitab kita At-Tazkirah fi Ahwalil Mautah, tulisan Imam Al-Qurtubi ini. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 121, hukum membaca Al-Quran di kubur ketika akan mengebumikan mayat dan sesudah mengebumikan mayat. Babu maja'a fi qira'atil Quran indal qabri halatud dafni wa ba'dah wa annahu yasilu ilal mayyiti thawabun ma yaqra'u wa yud'a wa yastaghfir lahu wa yatasaddaq alaih. Ini tajuknya asal. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakarahu Abu Hamid fi kitab Al-Ihya wa Abu Muhammad Abdul Haq fi kitab Al-Aqibat lahu. Qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwardi sami'tu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu dhalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Dalam Al-Ihya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali, dan kitab Al-Aqibah karangan Abdul Haq, Muhammad Abdul Haq, dinyatakan bahawa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, apabila kamu pergi ziarah kubur, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Alaq dan surah Al-Ikhlas, dan peruntukkanlah bacaanmu untuk para penghuni kubur, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Wa qala Ali bin Musa Al-Haddad, ini muka surat 122, kuntu ma Ahmad bin Hanbal fi janazatin wa Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari yaqra, yani Quran. Falamma dafna al-mayyit jaa rajulun dharirun yaqra'u 'inda al-qabri faqala lahu Ahmad ya hadha inal qira'ata 'ala al-qabri bid'ah. Diceritakan Ali bin Musa Al-Haddad satu hari bahawa Ahmad bin Hanbal telah pergi ke tempat orang meninggal dunia. Ketika sampai di sana, kami melihat Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari sedang membaca Al-Quran. Ketika kami selesai mengebumikan mayat, tiba-tiba datang seorang lelaki buta yang kemudian membaca Al-Quran di kubur. Ahmad bin Hanbal lalu mendatangi lelaki itu dan berkata, encik, membaca Quran di kubur adalah bid'ah. Falamma kharajna minal maqabir qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad, ya Aba Abdullah, ma taqul fi Mubashir bin Ismail? Qala thiqah. Qala hal katabta anhu shay'a? Qala na'am. Qala akhbirni Mubashir bin Ismail an Abdurrahman bin Ala bin Hajjaj an abihi annahu awsa idha dafana an yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. Maka selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal dia tegur orang yang baca Quran di kubur tu, dia kata ente bid'ah. Maka ketika itu kami keluar dari kawasan kubur, maka Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, adakah kamu bercakap kepada Mubashir bin Ismail? Maka Imam Ahmad menjawab benar. Muhammad bin Qudamah bertanya lagi, apa pandangan kamu tentang dia? Jawab Imam Ahmad, dia seorang siqah yang boleh dipercayai, orang hebat. Maka Muhammad bin Qudamah berkata, tahukah kamu Mubashir bin Ismail meriwayatkan kepadaku daripada Abdurrahman bin Ala bin Al-Hajjaj daripada ayahnya, dia mengatakan bahawa ayahnya wasiat
supaya dibacakan surah Al-Baqarah bahagian yang awal dan akhirnya jika dia dikebumikan. Kamu percaya tak pada dia? Saya percaya. Dan dia pesan supaya dibacakan pada dia kalau dia meninggal. Kemudian Imam Ahmad pun berkata, pergilah kamu kepada lelaki tadi dan katakan kepadanya bahawa bacaannya tadi bukannya bid'ah. Baik. Qultu wa qad istadalla ba'd ulama'ina ala qira'atil Qur'an ala al-qabr bi hadith al-'asibul rutab alladhi shaqqahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ithnain thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffif 'anhuma ma lam yabsa kharajul Bukhari wa Muslim. Kata tuan kitab, sebahagian daripada ulama membenarkan membaca Al-Quran di kubur dengan menggunakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat untuk mengambil dahan pokok yang masih basah, lalu baginda membelahnya kepada dua bahagian dan mencocokkannya atau menancapkannya di atas setiap kubur. Kemudian Nabi pun berdoa semoga Allah Ta'ala meringankan seksaan keduanya selama dahan pohon ini belum kering. Hadis riwayat Muslim. Maka kata tuan kitab, wa istafadu min hadha gharsal asjar wa qira'atil Quran 'ala al-qubur wa idha khaffafa 'anhum bil asjar fa kaifa bi qira'atir rajulil mu'min al-Quran. Maka ringkasnya kata tuan kitab, kalau dengan dahan kayu saja maka mayat boleh dapat keringanan, apatah lagi dengan membaca Quran. Maka Quran itu lebih tinggi kedudukannya daripada sekadar pelepah kurma, kata tuan kita. Waqad kharaja salafi min hadits Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marra 'ala al-maqabir wa qara qul huwallahu ahad 11 marrah thumma wahaba ajruhu lil amwat u'tiya minal ajzi bi'adadil amwat. Diriwayatkan oleh As-Salafi daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang lalu di kawasan kubur dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ini perlu diperbaiki, dalam terjemahan ni dia buat 21 kali. Ini betulkan 11 kali. Sebab Nabi sebut qul huwallahu ahad 11 marrah. 11 tu maknanya 11. Kalau 21 wahid wa 20, ada 20 20 tambah 1 jadi 21. Jadi ini 11 kali. Saya ulang. Siapa yang lalu di kawasan kubur dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dan pahala bacaannya ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka dia akan diberi balasan sejumlah orang yang meninggal dunia. Waruya min hadis Anas radhiyallahu anhu khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang merupakan pembantu kepada baginda Nabi. Dia mengatakan bahawa baginda Nabi pernah bersabda, ini muka surat 123 Idza qara'al mu'minu ayatal kursi wa ja'ala thawabaha li ahli al-qubur أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب 40 نورا ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم وآتى الله للقارئ ثواب 60 نبيا ورفع له بكل ميت درجة وكتب له بكل ميت 10 حسنات. Apabila seorang mukmin membaca ayat kursi dan pahala bacaannya ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka Allah akan memberi 40 cahaya pada setiap kubur orang mukmin yang ada di timur dan di barat. Allah juga melapangkan kubur setiap mereka. Orang yang membacanya diberi pahala 60 orang Nabi, darjatnya ditinggikan serta diberi kebaikan sejumlah orang mati. Walaupun hadis ini saudara sekalian menurut As-Sayuti inilah adalah hadis yang direka. Artinya tidak dapat disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Tak apa, akan ada hadis-hadis yang lain. Wa qala Al-Hasan man dakhala al-maqabir faqala Allahumma rabbil ihsan al-baliyah wal 'azam an-nakhirah kharajta min ad-dunya wa abika mu'minatun fadkhulu 'alayha ruhan minka wa salaman minni illa kataba bi'adahim hasanat.
Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang tiba di kubur, kemudian dia berkata, wahai Tuhan yang menguasai jasad yang buruk dan tulang yang reput ini, Engkau telah mengeluarkan orang ini dari dunia dalam keadaan beriman. Engkau telah tiupkan roh kepadanya. Aku hanya dapat memberi salam kepadanya. Maka dengan ucapan begitu disebutkan, maka dia akan diberi kebaikan sejumlah orang yang meninggal dunia. Baik, seterusnya. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون كلما أخلق الدين جدوده أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار ذكره الثعلبي. Apa maksudnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah menyebut sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi ini adalah guru-guru, para guru. Jika seorang mau berhutang kepadanya, maka dia akan meminjamkan orang itu hutang dengan ikhlas tanpa meminta bunga. Apabila guru ataupun orang yang berilmu pengetahuan menyuruh seorang budak kecil membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memelihara orang tersebut, budak kecil itu serta ibu bapanya daripada siksaan api neraka. Hadis riwayat Ats-Tsa'labi. Qala Syekh Mu'allaf rahimahullah, kata tuan kitab, asa hadzal bab as-sadaqatu allati la ikhtila fiha fakama yasilu lil mayt thawabuha fakadzalika tasilu qira'atul Qur'an wad du'a wal istighfar idh kullu dhalika sadaqatun fa inna sadaqata la takhtussul mal la takhtussul mal. Kata tuan kitab, asas perbahasan bab ini mengenai pahala sedekah yang sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebahagian ulama berpendapat bahawa pahala sedekah sampai kepada orang yang meninggal dunia, dan begitu jugalah pahala membaca Al-Quran, membaca doa dan juga istighfar. Sebab sedekah bukan hanya berbentuk harta, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar juga termasuk dalam sedekah. Ini kata tuan kitab. Baik, muka surat 124. Wa qala sallallahu alaihi wasallam وقد سئل عن قصر الصلاة في الحالة الأمن فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah ditanya tentang hukum qasar salat dalam keadaan aman. Lalu baginda menjawab, ia adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka terimalah pemberian Allah Ta'ala itu. وقال عليه السلام يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فإن كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي عن ذلك ركعتان يركعها من الضحى ولهذا استحب العلماء زيارة القبور tuhfatul mayyiti manzairuh. Baginda menyatakan, salam setiap seorang daripada kamu kepadaku merupakan sedekah. Setiap tahlil, tasbih, takbir dan juga tahmid yang kamu ucapkan juga adalah sedekah. Menyuruh melakukan kebaikan serta mencegah perbuatan jahat juga adalah sedekah. Oleh itu, sebahagian ulama amat menyukai untuk ziarah kubur, kerana bacaan Al-Quran oleh orang yang menziarah kubur boleh menjadi hadiah kepada orang yang meninggal dunia. Kata tuan kitab. Kita bacakan dulu matanya. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal mayyit fil qabri illa kal ghariq al mutaghawwithi yantadhiru da'watan talhaquh min abin atau ummin atau akhin atau sadiqin فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم.
Maksudnya mayat yang ada dalam kubur sama keadaan seperti orang yang sedang tenggelam, lemas, yang mengharapkan pertolongan. Dan dia menunggu-nunggu doa ataupun bantuan daripada ayahnya, saudaranya, ibunya atau kawan-kawannya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu adalah lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Namun kata ulama yang mengkaji hadis ini sanadnya lemah, matanya batil, dan hadis ini adalah hadis yang hadis rekaan. Tapi kita bacakan je lah, kita terangkan juga status hadisnya. Baik, seterusnya ada satu cerita panjang, menarik kalau kita dapat kongsikan cerita ini. Waqad haka an imra'atan ja'at ila al-Hasan al-Basri rahimahullah faqalat inna ibnati matat waqad ahbabtu an araha fil manam fa'allimni salatan usalliha la'alla araha fa'allamaha Allah salatan fara'at ibnataha wa 'alayha libasul qatran wal ghallu fi 'unuqiha wal qaid fi rijliha farta'at lidzalika fa'alamat al-Hasan faghdimu 'alayha. Diceritakan bahawa ada seorang wanita datang berjumpa dengan Hasan al-Basri rahimahullah. Wanita itu bercerita, "Tuan, anak perempuan saya dah meninggal dunia dan saya sangat rindu kepada dia dan berhajat benar supaya dapat berjumpa dengan dia dalam mimpi. Dapat dalam tidur mimpi jumpa dengan beliau, rindu sangat." Maka Hasan al-Basri telah menyuruh wanita ini membaca selawat yang ditujukan pada Rasulullah untuk ambil berkat supaya anak perempuannya dapat hadir di dalam mimpinya. Maka setelah wanita ini melaksanakan apa yang diajarkan oleh Hasan al-Basri, dengan izin Allah, dia dapat melihat anaknya dalam mimpi, tetapi dia melihat anaknya itu memakai pakaian yang dibuat daripada tar jalan raya itu. Leher dan kedua-dua kakinya dibelenggu dengan rantai, dan wanita ini bila tengok suasana begitu, dia jadi ketakutan. Keesokannya dia pun berjumpa dengan Hasan al-Basri, bercerita tentang mimpi yang dia telah dapat. Falam tamuddu muddatan hatta ra'al Hasan fil manam wa hiya fil jannati 'ala sarir wa 'ala ra'siha tajun. Faqalat lahu ya syekh amma ta'rifuni? Qala la. قالت له أنا تلك المرأة التي علمت أمي الصلاة فرأيتني في المنام. قال لها فما سبب أمرك؟ قالت مر بمقبرتنا رجل فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المقبرة 560 إنسانا في العذاب فنودي ارفعوا العذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. Selepas wanita tadi berjumpa dengan Hasan al-Basri, dia cerita tentang mimpi dia nampak anaknya pakaian yang mengerikan. Tidak lama berselang selepas peristiwa itu, Hasan al-Basri pula bermimpi melihat satu wanita sedang berada dalam syurga yang mana pakaiannya dibuat daripada sutera. Dan di atas kepalanya ada taj, ada mahkota. Kemudian, ialah Hasan al-Basri tak kenal. Kemudian wanita ini datang kepada Hasan al-Basri, lantas dia tanya, "Tuan Guru tak kenal ke saya?" Hasan al-Basri tak cam, siapa ni? Kata wanita ini, "Saya adalah anak kepada seorang ibu yang dulu datang berjumpa dengan tuan." Hasan al-Basri, dulu mak kamu mimpi lain penampilan kamu. Apa yang saya nampak ni sangat berbeza. Maka apa yang membuatkan kamu jadi seperti ini? Maka jawab wanita ini, ada seorang pemuda lalu dekat dengan kubur kami, kemudian dia membaca selawat kepada Nabi SAW, dan ketika itu di kawasan perkuburan kami ada 650 orang jenazah yang sedang diazab. Laki ini lalu baca selawat. Kemudian kami yang sedang diazab terdengar satu announcement, seruan, hentikan siksaan terhadap mereka
kerana selawat yang diucapkan oleh pemuda yang melintas itu tadi. Ini ada direkodkan dalam kitab At-Tazkirah, muka surat 125. Wa qala ba'duhum, ada sebahagian pula bercerita, mata akhin li fara'aitahu fil manam faqultu ma kana halaka hina wada'at fi qabruki qalat atani ata bishuhabun minan nari falawla an da'iyan da'ali la ra'aita annahu sayudarribuni bihi. Seorang bercerita, saya bermimpi melihat saudara saya yang telah meninggal dunia. Dalam mimpilah. Kemudian aku bertanya, bagaimana keadaan engkau selepas engkau diletakkan di dalam kubur? Mayat ni menjawab, selepas diletakkan di dalam kubur, tiba-tiba saya didatangi oleh cahaya yang berasal daripada api. Namun kalaulah tidak kerana ada doa orang yang dipanjatkan untuk saya, maka pasti cahaya tersebut sudah hantam sama saya. Ini ada juga direkodkan surat 125. Wal hikayati an salihin bihadzal ma'na katsirah. Ketahuilah, kata tuan kitab, cerita orang saleh seperti yang kita kongsikan tadi memang terdapat banyak kisah-kisah ini dan direkodkan dalam banyak kitab-kitab. Zakaraha Abu Muhammad Abdul Haq fi kitab Al-Aqibah lahu. Dan ada juga kisah daripada orang saleh sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam bukunya yang berjudul Al-Aqibah. Waqad dzakara fi hadzal ma'na Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah radhiyallahu an fi kitab Uyun al-Akhbar lahu hikayat fiha tawil. رأينا ذكرها لاجتمالها على وعظ والتذكير والتخويف والتحذير والتضرع وابتهال ودعاء بالموت والانتفال. Ada juga riwayat yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah dalam bukunya yang berjudul Uyun al-Akhbar yang mengandungi ajaran, peringatan serta doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi selesai. Jadi ada yang aku nak bertanya, dah boleh doa ke tak boleh doa? Belum masuk perbahasan lagi. Ini tuan kitab baru bawa kisah-kisah i'tibar. Ini ada satu kisah yang agak panjang. Ruya anil Haris bin Nubhan annahu qal kuntu akhraju ilal jabanati farhum ala ahli al-qubur wa atafakkiru wa a'tabaru wanzuru ilaihim sukuta la yatakallamuna wa jiranan la yatazawarun faqad sara lahum min batnil ardi wataha wa min zahriha wuta'a wa unadi ya ahlul qubur mahaita min ad-dunya atharakum wa ma mahaita ankum awzarukum wa sakantum darul bala fatawarramat aqdamakum qala thumma yabki bukaa syadida thumma yamilu ila qubbah fiha fayanamu fi dhilliha. Ada satu kisah yang panjang. Al-Haris bin Nubhan dia telah bercerita, pada satu hari aku pergi mengunjungi sebuah kubur untuk mencari hikmah pelajaran. Dan ketika di sana aku merenung dan berfikir mengenai orang-orang yang telah dikebumikan di perkuburan tersebut. Aku dapati mereka diam, tidak lagi mampu berkata-kata. Mereka ada jiran tetangga tapi tidak mampu untuk saling mengunjungi. Mereka dimasukkan ke dalam perut bumi. Selepas itu mereka ditimbun. Kemudian aku pun terus menyeru kepada seluruh penghuni kubur di situ. Wahai penduduk kubur, semua hasil kerja sudah dihapuskan daripada dunia. Sedangkan dosamu tidak pernah dihapuskan oleh Allah. Kini kamu mendiami negeri yang penuh dengan cobaan. Maka semua tapak kakimu sudah membengkak kerana jauhnya perjalanan. Kemudian Al-Haris menangislah sekuat-kuatnya. Lalu dia pergi tempat yang teduh di kawasan perkuburan itu dan dia tertidur di situ. Qal fa bainama ana naimun ila janibil qabri idza ana bahatha maqma'atu yadribu biha sahibul qabri wa ana anzuru ilaihi wal salsalatu fi unukihi wa qad azraqtu aynahu
wa aswada wajhihi wa huwa yaqul ya waili madza halbi law ra'ani ahli dunya ma rakibu ma'asillahu abada. Al-Haris bin Nabahan sambung cerita. Selepas aku cari tempat redup, aku pun tidur di kawasan, masih dalam kawasan kubur. Tiba-tiba aku melihat penghuni kubur, mereka ni ada rantai yang melilit leher dan juga mereka dalam keadaan dipukul. Mata mereka membiru, wajah mereka begitu juga jadi hitam. Kemudian dia berkata, alangkah menderitanya aku seandainya penduduk dunia melihat apa yang sedang aku alami, nescaya tidak akan ada lagi maksiat kepada Allah selama-lamanya. Qala Al-Haris, ni muka surat 126. Fastaiqaztu mar'uba wa kada an yakhruja qalbi min haulin ma ra'ait. Famadaitu ila dari wa batta lailati wa ana mutafakkir fima ra'aitu. Aku kemudian terbangun dengan keadaan yang amat takut sehingga jantungku hampir terkeluar. Aku pun tinggalkan tempat itu, balik ke rumah. Sampai di rumah aku tak dapat tidur semalaman kerana memikirkan apa yang aku telah lihat dalam mimpiku. Fama asbahtu qultu da'ni a'wad ila al-mawdi' alladhi kuntu fihi la'alla ajidu bihi ahadan man zawaril maqbur fa'allamahu billadhi ra'ait. Esoknya aku balik semula ke tempat kubur itu dan aku berharap dapat berjumpa dengan orang ramai yang datang ke kubur itu untuk melawat. Sehingga aku dapat memberitahu kepada orang ramai apa yang telah aku lihat di dalam mimpiku semalam. Sampai di sana, aku tidak menemui satu orang pun yang datang. Kubur itu tak ada pelawat. Esoknya, dia kembali pula ke kubur itu lagi dengan harapan mudah-mudahan ada lagi orang yang datang ke kubur dan dia boleh bercerita mimpi dia yang telah dia alami. Setibanya di sana, dia tertidur. Dia bermimpi melihat penghuni kubur berada berhampiran kakinya. Dan dia berkata, mengapakah orang yang masih hidup tidak mempedulikan apa yang kami alami? Seksaan membuat kami lemah. Tipu daya dunia membuatkan kami sengsara. Dan Allah Ta'ala amat murka kepada kami. Sehingga semua pintu yang di hadapanku telah ditutup. Sungguh celaka jika Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat kepadaku. Kemudian aku terbangun. Kata tuan ni tadi, syekh ni tadi, dia pun terbangun daripada tidur dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba dia melihat dari jauh ada 3 orang wanita, 3 orang perempuan menuju ke arah dia yang sedang tidur. Salah seorang daripada yang kecil, dia berhenti dekat satu kubur. Kemudian dia bercakap dengan kubur itu. Wahai ayahku, bagaimanakah keadaanmu dalam kubur sana? Kasih sayangmu kepada kami sudah hilang dan permintaanmu kepada kami sudah tidak ada lagi. Kami amat sedih memikirkan kamu. Kemudian wanita itu, kata tuan kita, kata ulama perawi ini, dia pun menangislah sekuat-kuat hati. Kemudian kedua-dua saudaranya yang adik-beradik yang perempuan ni lalu dekat kubur beri salam. Dan dia berkata, ni muka surat 127 bagi ahli kitab ya. Kata dia, ini adalah kubur ayah kami yang amat baik dan amat menyayangi kami semasa hidupnya. Mudah-mudahan Allah serta para malaikat memberikan rahmat kepada ayahmu serta menghindarkan kamu daripada azab dan juga siksa kubur. Anak-anak dia cakap dengan ayah dia. Wahai ayah, telah berlaku sesuatu yang jika kamu melihatnya, maka kamu akan terkejut dan takut. Iaitu para golongan lelaki telah membuka wajah kami kerana menjadi penutup wajah kami sebelum ini adalah kamu. Maka kata syekh ni, aku menangis selepas mendengar kata-kata mereka. Lalu aku pergi berjumpa dengan mereka, aku beri salam, setelah itu aku pun bertanya, wahai puan-puan, cik-cik puan sekalian, amal perbuatan ada kalanya ditolak dan ada kalanya diterima. Peristiwa yang menimpa ayahmu di dalam kubur membuatkan aku amat takut sekali. Kata syekh ini, selepas 3 wanita ni dengar penerangan dia, mereka bukakan penutup mulutnya itu dan berkata, wahai hamba Allah yang soleh,
Apa yang telah kamu lihat? Aku jawab, sudah 3 hari aku berada di kubur ini dan aku sentiasa mendengar bunyi gemerincing rantai dari dalam kubur ini. Selepas mendengar ceritaku, mereka berkata, alangkah dahsyatnya penderitaan dan musibah yang dihadapi oleh ayah kami. Kami sentiasa mencari kehidupan di dunia, sedangkan ayah kami diseksa dengan api yang membakar. Demi Allah, kami tak akan tenang dan tak akan dapat merasa nikmat hidup sehingga kami tunduk dan rendahkan diri kepada Allah. Moga-moga Allah jauhkan ayah kami daripada api neraka. Mereka kemudian, kata Syekh ni, tinggalkan kubur, balik ke rumah. Syekh ni pun dah tak ada apa, dia pun balik jugalah. Esok harinya, Syekh ni pergi semula ke kubur ini. Kemudian, setibanya sana, dia terlelap lagi. Di dalam mimpinya dia melihat ada seorang lelaki gagah yang memakai kasut dibuat daripada emas bersama diiringi dengan bidadari dan seorang pemuda yang tampan. Syekh ni pun beri salam kepada lelaki-lelaki ini dan dia bertanya, ente siapa? Siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah lelaki yang kamu lihat sebelum ni dalam mimpi kamu. Kenapa kamu tanya? Maka Syekh ni pun bertanya, macam mana keadaan tuan sekarang? Lelaki dalam mimpi ini menjawab, ketika kamu ceritakan tentang nasibku pada anak-anakku, mereka telah mendoakanku dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengampuni dosaku dan menjadikan aku dapat bersama Nabi SAW. Wahai Tuan Guru, kalau kamu dapat bertemu kembali dengan anak-anakku, ini buka muka surat 128 ya, katakan kepada mereka mengenai keadaanku yang sudah bertambah baik, agar kesedihan mereka lenyap. Aku sudah berada dalam taman dengan bidadari, para pembantu di sekelilingku dan aku sangat bahagia. Semoga Allah Ta'ala maafkan aku. Dan Allah Ta'ala telah pun memaafkan aku. Maka kata Syekh, dia pun terbangun tidur dalam keadaan gembira melihat dan mendengar kejadian itu. Dia pun balik sampai di rumah, dia berehat. Esok hari dia pergi lagi ke kubur ini. Sampai di sana, dia nampak 3 perempuan yang ayahnya datang dalam mimpinya itu. Kemudian kata Syekh ni, aku pun beri salam kepada mereka dan berkata, bergembiralah kamu semua kerana aku melihat ayah kamu semua dalam keadaan amat bahagia. Dia memberitahuku bahawa Allah Ta'ala telah mengabulkan permohonan ayahmu dan perjalanan kamu semua ke sini tidak sia-sia. Ayah kamu semua telah menghadiahkan kamu semua kebaikan, maka hendaklah kamu semua mensyukurinya. Jadi, bila dia ceritakan apa yang telah berlaku pada ayahnya, anak-anaknya gembiralah. Maka anak perempuan yang paling kecil kemudian berkata, wahai Tuhan yang melembutkan hati seorang hamba, yang menutup aibnya, yang menghilangkan segala deritanya, yang mengampunkan segala dosanya, yang mengkabulkan setiap keinginan. Panjanglah dia doa, dia puji-puji Allah Ta'ala sampai dia mengatakan, engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kata Syekh ni, perempuan tu lepas dia baca, dia menjerit, selepas itu dia meninggal dunia. Datang pula kakaknya yang kedua, bangkit daripada tempat duduk, dia pun berdoa juga, Tuhanku, wahai Tuhanku, ringanlah penderitaanku, bersihkanlah keraguan ada dalam hatiku. Panjang doanya, kita boleh rujuk muka surat 129 kitab kita. Kemudian lepas dia habis berdoa, dia sebut, ya Allah, kabulkanlah doa aku, keinginan serta permintaanku, dan bawakanlah aku bertemu dengan saudaraku yang baru meninggal tadi. Perempuan lepas dia berdoa begitu, dia pun meninggal dunia juga. Tinggallah kakak yang sulung, wanita yang ketiga. Dia pun mengangkat tangan berdoa juga. Wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatu. Panjanglah dia punya doa-doa puji-pujian dia kepada Allah. Ya Allah, bila Engkau mengabulkan doa ataupun keinginanku atau permohonanku, bantulah aku. Bawa aku bertemu dengan kedua-dua adik-beradik aku. Lepas dia berdoa, dia pun meninggal dunia juga akhirnya. Ini cerita panjang lah tuan kitab kita bawakan. Baik itu kita ingin jelaskan, kitab Tazkirah Imam Qurtubi ini dia bukan kitab fiqh. Dia tidak bercerita tentang syariat.
Mungkin ada yang kata, kan baca Quran di kubur kan, ada ustaz kata tak boleh. Ya, kita akui ada perbahasan, kita akan sentuh juga sedikit. Tapi dalam konteks kitab ini, tidak. Dia banyak cerita riwayat-riwayat, cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang nak menjentik semangat kita untuk membantu kita sesama Islam. Khususnya untuk orang-orang yang telah kembali meninggalkan kita, kita boleh bantu sesuatu pada mereka. Baik, kata tuan kitab, Rasulullah SAW bersabda, Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat. Siapa membaca surah Yasin ketika pergi ke kubur, maka Allah akan ringankan siksaan kubur bagi orang yang meninggal dunia. Dan orang yang membaca surah Yasin akan diberi kebaikan sejumlah orang yang dikebumikannya di sana. Hadis riwayat hadis daripada Anas bin Malik, dan kata setengah ulama hadis, ni hadis adalah hadis lemah. Wa yarwi ana Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum annahu amara an yaqra'a 'inda qabrihi suratul Baqarah. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar mengatakan bahawa ayahnya Umar Al-Khattab telah mengarahkan dia supaya membaca surah Al-Baqarah di tepi kuburnya nanti. Baik, muka surat 129. Waqad ruwiya abahatu qira'atul Quran 'inda al-qabri 'anil Ala bin Abdurrahman wa dzakara an-Nasa'i wa ghairihi min hadits Ma'qal bin Yasar al-Madani 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iqra'u Yasin 'inda mautakum. وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره. Diriwayatkan oleh Al-A'la bin Abdul Rahman daripada Ma'qil bin Yasar Al-Madani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan olehmu surah Yasin untuk para saudaramu yang meninggal dunia, iaitu semasa akan meninggal dan semasa dikebumikan. Dan hadis ini mengandungi hukum yang membenarkan membaca Al-Quran di kubur. Baik, muka surat 130. Qala Abu Muhammad Abdul Haq, haddatsani Abul Walid Ismail bin Ahmad, arrafa bibni Afrand, wa kana huwa wa abuhu salihin ma'rufin. Qal, mata abi rahmatullah. فحدثني بعض إخوانه ممن يوثق بحديثه قال لي زرت قبر أبيك فقرأت عليك حزبا من القرآن ثم قلت يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لي؟ قال فهبت على نفحة مسك غشيتني وأقامت معي ساعة ثم انصرفت وهي معي فما فرقتني إلا وقد مشيت نصف الطريق. Abu Muhammad Abdul Haq meriwayatkan daripada Abu Al-Walid Ismail bin Ahmad yang lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Afran. Dia dan ayahnya adalah antara dua orang soleh yang amat terkenal. Dia berkata, ketika ayahku meninggal dunia, sebahagian saudaranya berkata kepada aku telah mengunjungi kubur ayahmu dan di sana aku membacakan satu surah Al-Quran untuk dia. Wahai fulan, baca aku ini adalah hadiah untukmu. Tapi apa yang aku dapat daripadamu? Lalu angin harum pun berhembus padaku sehingga menyelimutkanku beberapa saat. Lalu aku pun pergi, namun angin harum itu tetap bersamaku sehingga sepanjang perjalanan. Baik, selesai. Kata tuan kitab, qala Syekh Mu'allaf rahimahullah, wa fi hadzal ma'na hadits marfu' min hadits Anas ya'ti fi bab ma yattabi' al-mayt ila qabrih wa qad qila anna thawab al-qira'ati lil-qari' wa lil-mayyit thawabun istima' wa lidzalika talhaqahu ar-rahmatu. Qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kata tuan kitab, keterangan mengenai perkara tersebut ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang akan kami bahas dalam bab amal yang akan mengikut si mati sampai ke kubur. Dikatakan bahawa pahala bacaan Al-Quran diberikan untuk orang yang membacanya. Dan adapun mayat, mereka memperoleh pahala kerana mendengar Al-Quran.
dan itu adalah rahmat baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarlah baik-baik serta diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Qultu wala yab'adu fi karamillahi ta'ala an yalhaqahu thawabul qira'ah wal istima' jami'an wa yalhaqahu thawabu ma yahdi ilaihi min qira'atil Qur'an wa illam yasma'uhu kas-sadaqah wad du'a wal istighfar lima dzakarna wa li'anna al-Qur'an du'a wa istighfaru wa tadarru'u wa ibtihalu wa ma yataqarrabul mutaqarribun ila Allah Ta'ala bimisl Qur'an. Menurutku, kata Tuan Kitab, pahala membaca dan mendengar Al-Quran tidak akan terpisah. Bacaan sama dengan doa, istighfar, tadarru' dan permohonan. Lantas, apakah amal soleh yang lebih besar daripada selain pada Quran? Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu al-Quran an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata dalam hadis qudsi, siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran kerana mahu memohon sesuatu kepadaku, maka aku mengkabulkan permohonannya melebihi permohonan seorang selain kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini hasan gharib. Selesai petikan daripada tulisan Tuan Kitab. Kita bacakan untuk ambil barakah. Inilah antara bab yang agak panjang Tuan Kitab kita memberikan kisah-kisah dan komentar beliau. Baik, kita nak melihat apa hukum kita buat tahlil, bersedekah, beramal untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu perbahasannya yang kita bacakan tadi, Tuan Kitab punya huraian. Macam kita di Nusantara, tahlil ini biasanya kita buat 3 hari ataupun 7 hari berturut-turut selepas seseorang tu meninggal. Orang yang mampu dia buat pula hari ke-40, hari 100, hari ke-1000 pun ada orang pernah buat. Tahlil juga biasa dilakukan rutin pada waktu malam, khususnya malam Jumaat ataupun malam-malam cuti umum lah biasanya ya. Selepas tahlil, kebiasaannya orang yang berhajat itu akan beri pula makanan atau menjamu pula bagi orang yang ikut tahlil itu, dan boleh pula bawa balik, boleh barakat, kontrot, boleh bungkus pula lagi. Jadi inti ataupun pokok kepada tahlil yang kita amalkan sekarang di negara kita ataupun di Nusantara ini ada 3 pokok paling utama. Pertama, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah kepada arwah. Itu isu pertama. Isu yang kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu-waktu tertentu, iaitu 7 hari berturut-turut daripada kematian seseorang, hari ke-40, 100 dan seterusnya. Itu ada isunya. Yang ketiga, isu bersedekah kepada mayat. Sama ada pemberian makanan untuk peserta atau orang yang datang tahlil. Jadi apa pandangan-pandangan ulama tentang perkara-perkara ini? Dia bukan sekadar tak sampai mengaji. No, dia ada dia punya pendetailannya. Pertama, hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan juga kalimah-kalimah thayyibah kepada arwah. Baik, para ulama berbeza pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan, khususnya bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik kepada mayat. Pertama, ulama mazhab Hanafi, sebahagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat-kalimat tayyibah khusus kepada mayat hukumnya boleh dan pahalanya insya-Allah sampai kepada mayat, sampai. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan annal insana lahu an yaj'ala thawaba 'amilihi li ghairihi inda ahli sunnati wal jamaah salatan kana aw shauman aw hajjan aw sadaqatan aw qira'ata Qur'anin aw al-adhkar ila ghairi dhalik
min jami'i anwa'il bir wa yasilu dhalika ila al-mayyiti wa yanfa'uhu. Seseorang diperbolehkan untuk menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Ini menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Sama ada semayang, puasa, haji, sedekah, baca Quran, zikir atau sebagainya, apa saja amalan baik, pahala itu sampai wa yasilu zalika ilal mayyit wa yanfa'uhu. Pahala itu sampai kepada si mayat dan boleh jadi manfaat untuk dia. Begitu je Syekh Ad-Dasuqi dari mazhab Maliki menyebutkan wa in qara'a ar-rajulu wa ahda thawaba qira'atihi lil mayyiti jaza zalika wa hasala lil mayyiti ajruhu. Jika seorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayat, maka perkara itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayat. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menuturkan wa yustahabu lizairi an yusallima 'ala al-maqabir wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahli al-maqbarah wal afdalu an yakuna as-salamu wad-du'a'u bima thabata fil hadith wa yustahabu an yaqra'u min al-Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum 'aqibaha. Kata Imam Nawawi ini dia mazhab Syafi'i. Dan disunnahkan bagi penziarah kubur mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayat yang diziarahi dan juga untuk semua penghuni kawasan kubur. Salam serta doa lebih diutamakan dengan menggunakan apa yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu juga disunnahkan membaca apa yang mudah daripada Al-Quran dan berdoa untuk mereka selepasnya. Baik, selesai isu yang pertama. Tiba pertanyaan, adakah pahala membaca Quran sampai kepada si mati ataupun tidak? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, khilaf ulama' mengenai pahala membaca Quran sampai mati ada khilaf. Mengikut yang masyhur daripada Imam Syafi'i dan sekumpulan ulama' baru tak sampai bacaan kita itu. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan sekumpulan ulama dan juga sekumpulan ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i bahawa sampai kepada si mati bacaan kita. Kata Imam An-Nawawi lagi, yang dipilih ialah bahawa orang yang membaca Al-Quran itu setelah selesai dia membaca Al-Quran untuk si mati, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila fulan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata, wa amma qira'atul Quran fal masyhur min madhhab Syafi'i annahu la yasil sawabaha ila al-mayt. Adapun baca Quran, maka yang masyhur menurut Imam Asy-Syafi'i tidak sampai pahalanya kepada si mati. Wa qala ba'du ashabi yasil sawabuha ila al-mayt. Namun sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan yasil, sampai pahala itu kepada si mati. Wa dhaba jama'at minal ulama ila annahu yasil ila al-mayn thawabu jami' ibadat min as-salati was-shaum wal-qira'ah wa ghairi dhalik. Dan beberapa kumpulan ulama berpandangan sampai kepada si mati semua ibadat yang merangkumi sembahyang, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lain. Adapun dalil-dalil dua-dua pihak ini semuanya ada dalil belaka. Maka bagi kita sebagai orang awam, kita peganglah kepada satu prinsip, perkara-perkara sebegini jangan sampai membawa perkelahian. Daripada apa yang telah diperbahaskan oleh ulama, benda ni dah bincang lama dan dah di mati stem dah tak ada bincangkan lagi dah. Apa juga yang telah dibincang dan dipaparkan dalam banyak kitab menunjukkan berlaku khilaf di kalangan ulama mengenai hadiah pahala bacaan Quran kepada si mati. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Dan ada juga berpendapat jika hendak diyakini untuk amalan kita tu sampai, hendaklah disertakan dengan doa. Yang mana doa ini selepas kita baca Quran, baca doa yang telah dinaskan, insya-Allah sampai kepada si mati. Contohnya, ya Allah, sampaikanlah apa yang telah kami bacakan daripada Yasin ni kepada si fulan, perlu disebutkan. Dan pada pandangan kami, apabila kita hendak melakukannya, di samping kita menyertakan dengan doa selepas baca Quran, kita juga elok melebihkan sesuatu yang tidak ada khilaf, tidak ada pertelingkan, iaitu doa.
Maksudnya selepas kita baca Quran, baca Yasin misalnya, lepas kita zikir ataupun yang lain-lain tu, hendaklah kita banyakkan doa. Sebab doa untuk si mati itu disepakati oleh ulama sampai doa itu. Itu tak ditimbulkan masalah. Jadi nak baca Yasin silakan, nak tahlil la ilaha illallah la ilaha silakan. Doa jangan ditinggalkan. Samping itu juga kita elok bila mengakhiri amalan doa ataupun bacaan Quran ataupun tahlil, tazkir, zikir kita akhirkan bacaan Al-Quran itu dengan menyebutkan perkataan moga-moga Allah menerima bacaan ini dan menjadi pahala kepada si mayat. Macam yang sering kita, kalau dalam majlis-majlis tahlil akan disebutkan oleh imam ataupun orang yang membawa tahlil itu, dia akan sebutkan bahawa bacaan kita ini, Allahumma, ya Allah, jadikanlah apa yang aku bacakan ini, ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ma halalnahu wa ma qulnahu min, ya Allah, dan macam-macam. Ya Allah, sampaikanlah apa yang kami baca tadi, apa yang kami tahlilkan tadi, apa yang kami selawatkan tadi kepada Allahyarham sekian-sekian. Dengan kita melakukan demikian, moga-moga Allah Ta'ala sampaikan bacaan kita ataupun pahala kita kepada mereka. Sekali lagi, dalam perkara khilaf, marilah kita saling hormat menghormati, jangan sampai memecah belahkan masyarakat kita. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itu, bincang-bincang, sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.